Saya harap semua dah dapat idea lah. Saya bagi tiga apa panggil, apa jenis kursus. Satu kursus yang memang fully tak ada apa panggil, fizik, tak ada memang banyak lah fizikal lah kan, banyak fizikal, kurang bahagian online dan tak ada tutorial, tak ada projek, tak ada projek, tak ada lab. So ini bentuk dia, contoh bentuk dia. Kemudian saya bagi juga dalam yang 2+1, 2 jam fizikal, 1 jam lagi kita buat secara dalam talian. Macam ni contoh dia, tak semestinya macam ni tapi macam ni lah contoh dia. Dan satu lagi, kalau kursus tu dia ada lab dan juga dia adalah 2+1 punya kursus. So macam ni lah bentuk dia. Kalau kita nak buat minimum bahagian yang ni pun, kita cubalah untuk minimizekan bahagian online ni. As long as, macam tadi yang projek tadi kan, projek tadi kita dapat dalam 60-40. 60% kita dapat conventional, 40% kita buat secara dalam talian. Kemudian pecahan dalam talian 40% tadi kita dapat 40, 30, 29. So kalau macam aktiviti ni dia dah lower limit dah tu, 30, kita dapat 30.5. Okay, tak ada masalah. Macam assessment tadi, assessment sepatutnya dia adalah 10 to 30%, tapi kita dapat 29 upper limit. So tak ada masalah. As long as hijau kat sini, kita dapat lah. So kita punya kursus pun dah diklasifikasikan sebagai PTG. So sebenarnya tak susah mana untuk kita achieve kita punya kursus PTG. So kalau untuk permulaan yang ada 3 jam solid tu, pakailah jenis model yang ni. Pakai model yang ni. Banyak lecture dijalankan secara face to face. Aktiviti sikit-sikit lah kita adjust bagi ada apa aktiviti dengan assessment dalam talian. Material pun 3 minggu pertama saja dah cukup cover untuk 40% punya apa online lecture yang 3 minggu ni kan. Okey, boleh nanti saya akan pass video dalam macam mana saya bagi melalui apa TD ataupun PR masing-masing lah. Saya post dalam grup WhatsApp TD PR nanti. Nanti minta dia pass balik kepada staff. Ada soalan lagi tak? Ini saya seorang yang bercakap ni. Ada soalan lain tak yang reluctant sangat nak buat PTG ni, ataupun reluctant sangat nak pakai LMS? LMS ni memang kita minta akan semua orang pakai lah. Tapi kalau macam contoh FPK, dia kata LMS ni tak stabil lah masa nak buat quiz. Okay, masa nak buat quiz tu jangan pakai LMS punya quiz. Buat pakai Google Form. Tapi yang selebihnya pakailah. Untuk bagi lecture, untuk bagi nota apa semua pakai LMS ni. Bahagian quiz yang takut, ya 700 orang masuk serentak kan, kata tak berani nak ambil risiko, tak apalah. Tak payah pakai quiz LMS ni, pakai je quiz Google Form. Ataupun pakai je quizzes ke apa, pakailah yang lain ni, tak ada masalah. Tutorial activity nak buat macam mana? Synchronous ataupun asynchronous? Both. Kalau nak buat synchronous boleh, nak buat synchronous boleh, asynchronous pun boleh. Tak ada masalah, bergantung. Kalau macam synchronous ni, dia kena banyak penglibatan kita lah. Student punya mungkin dia akan tunggu kita lah. Tunggu je kita. Kan? Kalau asynchronous ni mungkin lebih banyak pada dia, kita sebagai facilitator saja. So bergantung, kalau nak campur pun tak apa. Asynchronous campur dengan synchronous. Okay, contoh mula-mula buat asynchronous, buat sudah payah benar nak fahamnya. Okay, tak apalah, kita set satu masa untuk buat yang tak faham tu je. Contoh. Ataupun kita record je, kita buat je secara asynchronous, kita buat penyelesaian tu, video, kita rakam video kita buat tadi, lepas tu kita post dekat pelajar dalam grup besar. Okay, semua orang dapat. Ini nak selesaikan soalan 3 yang susah sangat tadi tu. Kita bagi video. Macam tu. So, nak kata berkesan ke tidak, saya tak pasti. Saya dah cuba teknik yang saya cerita pada hari ni pada semester lepas. Saya ada 105 student.
24 dapat A solid. Kaedah yang saya buat yang ni lah, saya tak buat pun yang sinkronus. Dalam masa 14 minggu semester lepas, tak pernah pun saya buat secara sinkronus, semua asinkronus. Tutorial saya ada 4, semua asinkronus. Lab pun saya ada 4, semua asinkronus. Lab pun saya buat asinkronus. Sebab apa? Lab saya guna software. Guna software tu, okay lah. Tak ada masalah. If ada pemakahan yang tidak dikira dalam assessment marks, adakah student akan komplain? Tak pernah lagi, saya berlambak gila saya bagi quiz. Tapi saya cakap siap-siap lah, kalau macam contoh dalam LMS tu, quiz formatif saya letak dalam week. Saya ada partition lah. Ataupun saya letak dalam topik. Topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5. Kalau quiz tu berbentuk formatif, saya letak dalam topik. Tapi kalau quiz tu berbentuk summative, saya letak dalam satu summative assessment punya topik. Saya letak dalam tu summative assessment, saya letak kat situ assignment, saya letak situ yang mana saya ambil markah. Quiz summative saya letak dalam tu, semua saya letak dalam tu. So yang tu yang saya akan kira. Kalau macam contoh quiz yang berbentuk formative, mostly saya bagi dalam bentuk MCQ dan soalan tak banyak. 3 soalan berbentuk MCQ. Lepas tu pula kalau soalan tadi saya buat dalam quiz, biasanya saya buat quiz gunakan LMS. Saya tak tinggal student tu kotak-kanting. Maksudnya, kalau dia salah, kenapa dia salah? Kalau dia betul, kadang-kadang saya bagi explanation kenapa dia betul. Kalau soalan tu obvious, kalau betul saya tak bagilah explanation. Kebanyakan masa, yang salah tu saya bagi, kenapa dia salah. Macam contoh jawapan dia A, B, C, D, jawapan yang betul adalah A. So A tu saya tak komen lah. B, C, D saya akan komen. B ni salah kenapa, C ni salah kenapa, D ni salah kenapa. Supaya kita bagi quiz tu, kita nak bagi student tu faham. Bukan kita nak ambil markah sangat. Macam contoh lab. Lab pun kadang-kadang kita tak being fair to the students. Kita ada 3 lab. Setiap lab tu kita ambil markah. Padahal masa lab tu baru dia orang nak belajar. Kan? Tengah-tengah belajar, lepas tu kita bagi markah dekat situ. Kesian tak dia orang dapat markah rendah. Sebab apa? Tengah-tengah belajar tu kita bagi terus markah kat situ. Mungkin untuk lab kita buatlah satu asing lab test. 3 lab, kalau kita boleh buat 3 lab sebagai satu lab test, kita buatlah 3 lab. Kemudian kita nak gauge dia punya understanding. 3 lab yang korang dah ambil ni, apa understanding korang sebenarnya? Kita buat lab test. Confirm rendah. Kalau kita buat lab report, confirm tinggi. Itulah. Okay, ada soalan lain? Okay tak PM Has? Okey PM Hanafi, ada satu lagi soalan. Okay, baik. Okay, kalau tutorial adalah asynchronous, macam mana kita nak pastikan pelajar self-learn untuk tutorial asynchronous dan boleh faham dengan tutorial content? Itu yang saya cakap tadi, bila kita buat tutorial secara asynchronous, kita jangan tinggal student. Kita bagi, lepas tu kita tinggal, jangan. Kalau macam saya, tutorial asynchronous ni saya memang akan assist. Saya ada group yang tadi saya ceritakan, saya ada 21 group. So saya minta discussion tu dilakukan dalam group WhatsApp. So saya boleh interrupt student dalam bila-bila masa. Kalau student yang macam saya nampak tak faham, saya akan interrupt, saya akan bagi hint macam mana nak selesaikan. Kadang-kadang student langsung tak kerti nak buat. Lepas tu dia akan tanya terus dalam WhatsApp. Biasanya dalam group besar dia takut nak tanya. Dia takut orang kata dia bodoh. Rasalah lah. So kalau dalam group kecil ni, kemungkinan dia akan tanya tu lebih tinggi. So dia akan tanya dalam group kecil ni. So kita explain. Kemudian saya juga bagi dalam bentuk tutorial punya solution, saya bagi 2 jenis. Satu dalam bentuk PDF, satu lagi dalam bentuk video. Sebab ada yang PDF saja dia dah boleh faham, ada yang PDF pun dia tak faham. Kita kena videokan dia punya penyelesaian tu. So dalam masa yang sama, kita kena sentiasa, macam saya lah dulu, masa darah-darah muda dulu, saya tak bagi student contact saya malam-malam. 8 pagi, 5 petang sahaja boleh contact. Tapi sekarang ni saya okey je. Kalau student nak reply, nak tanya malam pun saya tak kisah. Pukul 12.30 malam, kalau saya tak tidur lagi pun saya akan reply. Tapi kalau saya rasa malas nak jawab malam, esok pagi lah saya jawab. Macam tu je. Sebab zaman dah berubah. Kita jangan mengharapkan student saja yang berubah ikut cara kita. Kita sendiri pun kita kena berubah mengikut peredaran masa.
Jangan kita ego sangat, kita tak nak berubah, kita nak orang je berubah. Student je berubah, student je salah. Kita tak pernah salah. Macam semester lepas pun saya bila dapat feedback daripada student, saya dapat saya punya sendirilah. Kita katakan macam mana nak kata, kita rasa nak share banyak dengan student ni, tapi kita share banyak tu sebenarnya melebihi CO. Sepatutnya CO dia nak yang ni je. CO nak A. Tapi saya bagi kat dia A, B, C. Tapi dalam soalan saya tanya A je. B dengan C tu konon-konon kita nak bagilah extra kat student kan. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya student terbeban. So saya insaf lah. Insaf. So mungkin material saya tu akan saya reducekan. Saya akan bagi yang apa yang CO sahaja. Supaya dia tak terbeban. Sebab dalam satu semester tu dia ambil 3-4 subjek kan. Janganlah kita terlalu nak sangat student punya effort apa semua, tapi dalam masa yang sama kita tak ada effort. Okay, maaf boleh tak terangkan sekali lagi bagaimana tak tetapkan general multiplier. Okay, general multiplier dia bergantung kepada kita. Kalau tak faham, pakai je yang default. Yang default yang dalam template tadi. Tapi kadang-kadang ada yang macam contoh kan, tutorial synchronous 1 jam. Mungkin kita rasakan tutorial synchronous 1 jam tu sebenarnya tak menepati. Memanglah dia rasa macam 1 jam, tapi sebenarnya dia punya independent learning, kalau macam contoh saya tunjuk saya tunjuk bahagian detail Okay, ada detail kat sini kan. So kita tengok dekat sini. Mana dia tutorial? Okay, tutorial synchronous kan. Okay, tutorial synchronous. Saya zoom sikit. Dekat bawah ni dia ada X, CTGL, IL, SLT. SLT ni datang daripada mana? SLT ni datang daripada multiplier, contact time dengan independent learning. Multiplier 1 ni dia ambil kat sini lah. 1 kat sini, dia akan appear 1 kat sini. Tapi kita boleh ubah sebenarnya kat sini kalau kita tak nak 1 kan. Untuk contoh tutorial yang ketiga ni dia lebih. Dia tak 1, dia bukan 1, dia sepatutnya 4. So kita ubah 4. So dia akan jadi merah kat sini. Untuk tutorial 3 sajalah dia akan jadi merah. Ini 4, multiplier jadi 4 jadi tinggi kat sini. Kan? So kat sini, dia sebenarnya, macam contoh kita gunakan tutorial 1 jam lah kat sini kan. Ataupun 2 jam lah tutorial kat sini kan. So contact time adalah 2. Kenapa 2? Dia ambil sini lah contact time. Contact time ni dia direct kepada sini, 2. 2 Lepas tu, dia punya independent learning dia adalah 2 darab dengan 4, multiplier tadi. Untuk dia selesaikan tutorial yang 2 jam ni, sebenarnya dia perlukan 8 jam untuk dia buat independent study. Dia kena, contoh ada 5 soalan tutorial tu, dia kena selesaikan 5 soalan tutorial tu, dia hanya boleh selesaikan 5 soalan tutorial tu dalam masa 8 jam. Sebab tu, perkali ni penting. Kalau rasa macam 8 jam tu banyak, letak 3 contoh. 5 soalan dia selesaikan dalam masa 6 jam. Soalan payah tu. Soalan payah. So kat sini, so SLT untuk minggu ni akan jadi tinggi lah, 8. Tapi kalau kita ambil yang original kan, kalau ambil yang original kan, kita copy balik sebab dia ada formula sini. So dia akan jadi 2 jam contact time, lepas tu independent learning 2 kali 1. 2 tambah 2 dengan 4. So 4 jam lah SLT dia untuk 2 jam tutorial ni. So kita je yang tahu soalan kita tu susah ke senang. Berapa banyak student yang perlukan masa untuk study, kita je yang tahu. Yang atas ni guideline saja. Dia boleh ubah. Nak follow untuk semua pun boleh, ataupun certain minggu je kita boleh ubah pun boleh, tak ada masalah. Bergantung kepada konten tadi tu. Konten soalan tadi tu, konten aktiviti tadi tu. Kita je yang tahu berapa banyak masa student perlukan. Tapi jangan lari jauh daripada guideline tu. Gitulah. Boleh tak? Ni Dr. Wan Suana jawab soalan. Okey, ada soalan lain tak? Okey, yang ni
yang detail lah kita nak tengok, tapi bila kita print nanti kita tak payah tengok detail ni, kita buat compact je. Yang mana kita isi je dia akan appear dekat sini. Macam ni kan. Supaya dia tak serabut sangat. Ini je yang nampak dia. Okay, faham